Baik, di kala ini kita nak kongsikan terlebih dahulu mengenai keadaan semasa cuaca negara kita. Saya bertuas sekali saya boleh ajukan pelbagai soalan. Saya dah simpan soalan ini sejak lama dan hari ini saya bersua terus bersama dengan Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip, pegawai meteorologi kanan daripada Met Malaysia. Nama kita sama hari ini, Doktor. Ya, kebetulan. Hisham, sama-sama Okey. Hisham. Tapi saya kena panggil Doktor lah. Doktor akan memberikan kita penerangan mengenai keadaan cuaca semasa. Kalau boleh kita mulakan terlebih dahulu. Pagi tadi melalui akhbar dan juga sahabat saya pun dah hantar WhatsApp. Dia kata hari ini keadaan jerebu di Miri, Sarawak berada dalam keadaan yang agak teruk. Mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya yang berlaku? Okey, di Miri sebenarnya dah keadaan jerubu tu dah bermula saya rasa dalam sekitar minggu lepas. Sebab di sana dikatakanlah rakan saya di sana menjelaskan yang di kawasan Miri itu dia memang ada kawasan tanah gambut. Yeah. Dan pada ketika ini jumlah hujan di Miri kalau ikut rekod daripada kita punya stesen meteorologi menunjukkan yang Miri ini menerima hujan yang sikitlah berbanding dengan keadaan biasa. Okay. Jadi disebabkan itu dalam keadaan yang kering tu jadi mudahlah berlakunya kebakaran. Jadi cara terbakar tu kena tanya orang yang lebih arif lah macam mana, sama ada disengajakan ke ataupun secara semula jadi. Itu saya tak pastilah. Jadi disebabkan oleh keadaan yang agak kering tu maka lebih mudahlah untuk berlaku jerubu ni. Jadi perlu ada langkah-langkah. Dan kita jangkakan keadaan ini mungkin akan pulihlah menjelang bulan April nanti bila hujan lebih banyak lagi datang. Itu adalah faktor peralihan monsun? Sebenarnya apa yang berlaku di Miri itu adalah lebih kepada penghujung musim monsun Timur Laut. Sekarang ni kita baru sahaja bermula peralihan monsun. Saya rasa sejak hari Jumaat Lembah Kelang dah mula terima hujan dan semalam juga sebahagian daripada Pahang, pendalaman Pahang, Terengganu juga dah mula menerima hujan. Begitu juga dengan Johor. Dan mungkin dalam bulan 4 nanti keadaan cuaca akan lebih aktif lah. Baik, itulah sekarang ini alhamdulillah juga rakyat Malaysia sudah begitu prihatin dan juga peka dengan apa yang berlaku khususnya kalau cuaca. Kalau dulu sebenarnya kali ini mungkin kebiasaan. Ini kebiasaan perubahan cuaca setiap tahun. Tapi kali ini dijadikan satu cerita disebabkan mungkin wujudnya laman-laman sosial ini. Baik, apa yang boleh kita faham? Kita dikabarkan keadaan cuaca di Malaysia sekarang ini, kalau saya perhatikan di kereta saya pun temperature menunjuk 35, 36 kalau di tengah hari. Panas. Ya, betul. Jadi apa sebenarnya? Okey, sekarang ni kalau sebagaimana saya sebut tadi, kita sebelum ni di penghujung musim monsun Timur Laut pada penghujung bulan 1 sehingga minggu lepas lah, kita boleh katakan yang dalam tempoh tu makna dia keadaan cuaca kita agak sepi, kita boleh katakan tak aktif. Itu memang ayat-ayat meteorologi. Sepi. Okey. Baik. Itu okey, bila keadaan itu berlaku dan pada masa yang sama kita tahu yang matahari sedang beredar. Makna dia berganjak daripada hemisfera selatan nak bergerak ke hemisfera utara. Dan sekarang ni matahari betul-betul tegak di negara kita. Betul. So dalam keadaan tu makna dia konsentrasi pancaran matahari itu adalah lebih tinggilah berbanding dengan keadaan kalau dia di selatan atau di utara. Jadi keadaan itu akan menyebabkan kita suhu lebih mudah meningkat dengan lebih tinggilah. Itulah kalau kita keluar dari kereta kepada rumah kita akan terasa bahang yang amat. Kalau saya rasa di Lembah Kelang ni kita banyak juga hujan. Betul, sebelah petang. Kita banyak juga awan. Tapi kalau kita perhatikan di sebelah utara, negeri-negeri utara, di Kedah, di Perlis, di Kelantan, di Terengganu, keadaan mereka berbeza dengan di sini. Dia lebih panas. Yang setakat ni tahun ni kita dah rekodkan suhu tertinggi 38 darjah Celsius. Ya. Dan sebelum ni rekod kita sebelum ni kita pernah rekodkan 40 di Chupeng. Itu untuk dalam tempoh berapa lama biasanya kalau katakan daripada 37 ke 40? Itu kebiasaannya berlaku kalau sebagaimana saya sebutkan tadi, matahari berada tegak di negara kita dan tempoh ini akan berpanjangan sehingga ke pertengahan April. Pertengahan April. Jadi selepas itu insya-Allah keadaan akan beralih kepada keadaan normal kembali. Okey, apa yang kita lalui semasa ini sebelah petang kalau kita sebut di Lembah Kelang, hujan, ia bukan sekadar hujan tetapi hadir dengan guruh kilat dan juga kilat. Boleh kongsikan perihal itu? Okey, kebiasaannya dalam musim peralihan monsun ni, keadaan atmosfera kita
dikatakan tidak stabil. Dalam keadaan tak stabil maknanya dia berlaku pergolakan dalam kita tak nampak sebab ini adalah di angin. Jadi maknanya dia kelembapan udara akan dengan mudah akan naik ke atas untuk membentuk awan. Dan keadaan ini akan menyebabkan awan cumulonimbus kita panggil, awan cuaca yang paling ganas. Yang akan menyebabkan berlakunya guruh, kilat, dan ini adalah satu yang normal lah ketika musim peralihan monsun. Dan kita setiap tahun kita kena ingat kita ada 2 kali peralihan monsun, satu pada ketika ini sehingga awal bulan Mei, dan lagi satu kita ada peralihan monsun ketika di penghujung tahun. Mana dia antara penghujung bulan 9 sehingga awal November. Ini makna peralihan monsun daripada kita sebelum ni monsun timur laut nak beralih ke monsun barat daya. Selepas ini akan berlaku pula monsun barat daya nak beralih ke monsun timur laut. Jadi kita ada 2 kali peralihan monsun. So peralihan monsun kita kalau nak dibandingkan kita ada 2 peralihan monsun. Kalau kita nak bandingkan peralihan monsun yang hujung tahun tu adalah lebih aktif berbanding dengan inilah. Sebab tu kalau hujung tahun ni bulan 10 biasanya kalau di utara di Kedah kita akan selalu dengar laporan atau viral berkenaan dengan angin puting beliung. Itu dikaitkan dengan peralihan monsun juga. Itu juga sebenarnya adalah perkara bukan nak kata biasa tetapi sudah dilalui sebelum ini. Iya, pernah dilalui sejak kepekaan dulu kita lagi. agak tinggi hari ini, awareness kita. Ya, kita orang kata sekarang ni orang kita lebih bijak. Alhamdulillah. Maknanya dia ramai yang berpelajaran. Jadi kita ingin tahu, kita ingin berkongsi maklumat, itu yang berlaku sekarang. Tapi berkongsi maklumat itu kena berpada-pada jugalah. Jangan kadang sebab saya percaya pihak meteorologi juga hari ini dah kena kerja keras lebih untuk menyalurkan maklumat pada masalahnya semua. Bila maklumat ni kadang-kala ada disalahguna. Diviralkan maklumat yang tak betul. Jadi itu yang menimbulkan masalah kepada kami lah. Sebab nak menidakkan benda yang tak betul. Ya, betul. Saya begitu setuju perkara itu tersebut. Okey, bila tadi menyentuh keadaan ribut petir dan juga mungkin angin kencang, kalau kita fokus di Lembah Kelang itu sendiri, ianya mampu untuk menyebabkan situasi ataupun lain seperti banjir kilat, betul? Ya, betul. So memang dalam keadaan peralihan monsun ni, hujan yang berlaku disebabkan oleh wujudnya awan cumulonimbus. So hujan yang berlaku dia intensiti dia lebih tinggi. Tapi dalam tempoh yang singkat. Tempoh yang singkat mungkin dalam 1 jam. Betul. Jadi tapi dalam betul-betul lebat. Jadi bila dia berlaku betul-betul di kawasan yang kata di kawasan bandar terutamanya lah. Maknanya sistem longkang kita mungkin tak boleh menampung jumlah hujan yang terlalu banyak dalam tempoh yang singkat lah. Berbanding kalau bila kita cerita macam hujan monsun timur laut di negeri Kelantan, Terengganu, ianya bukan hujan yang lebat 1 jam. Dia hujan yang berterusan walaupun kadang-kadang renyai saja tapi berterusan untuk 2-3 hari. Berbeza musim monsun timur laut dengan peralihan monsun. Ada perbezaan. Disebabkan tahap kesedaran rakyat Malaysia mahu mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca semasa di negara kita, pasti mereka juga mahukan ada tindakan daripada mana-mana pihak. Kalau di Malaysia sendiri pasti mereka rujuk, Malaysia tak ada ke nak buat pembenahan di kalau cuaca panas ni. Mungkin boleh disebabkan peralihan itu nanti apa-apa mungkin yang kita boleh fahamkan kepada mereka. Sekarang ni kita alhamdulillah makna dia dari segi hujan dah mula turun di beberapa tempat dah, bukan di kebanyakan tempat. Mungkin kita jangkakan di bulan April nanti lebih menyeluruh lah hujan yang bakal melanda negara kita. Tapi ada juga pada ketika ini makna dia di negeri-negeri utara, di negeri pantai timur dah tak hujan mungkin dalam 2 bulan. Dah tak ada hujan. Jadi keadaan ini menyebabkan ada berlakunya paras air yang kurang, paras empangan yang susut. Jadi kita telah dimintalah untuk bersedia untuk menjalankan operasi pembenihan awan ni, terutamanya di Kelantan dan juga di Kedah. Tapi buat masa ni kita belum lagi
pergi sebab pandangan keadaan tu tak sesuai untuk kita buat. Kalau kita pergi pun memang tak ada hasil lah. Maknanya sebab keadaan agak kering pada ketika ini, awan pun tak ada. Jadi kalau kita nak buat pembenihan awan, kita kena benihkan awan tu untuk dia lebih besar. Lebih besar, betul. Jadi itu yang kita kena faham. Ya. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Sama-sama. Sedikit kita mengetahui apa yang berlaku semasa ini. Saya suka menekankan, saya nak tweet sikit apa yang Doktor nyatakan tadi. Jangan semudah-mudahnya untuk nak memviralkan. Tadi dah khabar kan, pun agak payah nak menegakkan sesuatu yang fenomena yang berlaku. Kita kena war-warkan benda ni kepada orang ramai supaya tidak menimbulkan keadaan panik lah kepada masyarakat. Betul. Kesedaran itu penting, kesedaran itu baik, tetapi harus ada sifat amanah dan juga tanggungjawab. Terima kasih Dr. Muhammad Hisham Muhammad Hanif, Pegawai Meteorologi Kanan Pusat Cuaca Nasional Meteorologi Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami sekali lagi. Terima kasih kerana